Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan tajuk tentang garis panduan pelaksanaan ibadah korban ini. Jadi fik korban masih lagi kita bincangkan. Untuk siri yang ini, saya ingin kongsikan berkenaan siapa yang disunatkan, siapa yang dituntut, sangat-sangat dituntut untuk melakukan ibadah korban, kan? Bila kita sebut soal kata siapa, bermakna dia mesti insan yang bernyawa lah. Jadi kalau kata agensi yang nak masuk korban, kementerian yang nak masuk korban, jabatan yang nak masuk korban sebagainya, maka dia belum lagi dianggap sebagai hewan korban, sebab disebut sebagai siapa. Siapa ni ialah insan yang bernyawa. Baik. Sebab itu disebutkan di sini bahawa syarat-syarat bagi individu yang dituntut untuk melakukan ibadah korban, yang pertama adalah seorang Islam yang masih hidup. Seorang Islam yang masih lagi hidup. Bermakna tidak dituntut kepada orang yang telah meninggal dunia. So kalau kita nak buat untuk arwah ibu dan juga bapa kita, juga adik-beradik kita yang telah meninggal dunia itu, maka yang itu tidak dituntut, tidak dituntut, melainkan disebut melainkan si mati meninggalkan wasiat. Ibu bapa kita yang tak sempat melakukan korban, dia meninggalkan wasiat dan juga diamanahkan kepada kita buat korban. Yang itu adalah disebut sebagai korban nazar, sebab dia dianggap sebagai wasiat untuk mesti melakukan korban. Yang tu boleh, harus kita buat. Tapi kalau yang telah meninggal dunia, kita tak perlu lagi melakukan ibadah korban lagi dah, kepada orang yang telah meninggal dunia, sebab dituntut kepada orang yang masih hidup. Sebab banyak persoalan sebenarnya. Banyak persoalan yang orang duk tanya, boleh nak niatkan kepada nak buat korban satu bahagian kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang merdeka, seorang yang merdeka, bebas, sehingga tidak dituntut kepada orang yang hamba. Ialah apa juga syarat kita sekarang ni ialah orang yang bebas, merdeka. Merdeka yang dimaksudkan di sini bukan merdeka seperti kita nak menyambut hari merdeka ni. Bebas daripada kita, kalau kita lihat hamba ni dulu memang dia kena taat, kena patuh pada tuan dia, tu hamba. Orang rumah, orang gaji, bukan hamba. Itu yang tak dimaksudkan dengan hamba sahaya. Tapi sekarang ni saya melihat sudah tidak ada lagi nak diistilahkan sebagai hamba ni, kan. Yang ketiga, mencapai umur baligh dan juga orang yang berakal. Baligh, orang yang berakal. Sudah semestinya orang gila, orang yang diangkat akal fikirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dituntut. Jadi pastikan mereka ini telah pun baligh dan juga orang yang berakal. Boleh anak-anak kita, kan, yang umur 10 tahun, yang umur 12 tahun dan sebagainya, yang telah masuk umur balighnya juga harus boleh. Kemudian dituntut juga orang yang bermukim, iaitu yang menetap di sesuatu kawasan. Ini afdal. Ini afdalnya orang yang bermukim di situ, dia afdalnya masuklah di situ. Sebab di situ mungkin juga orang-orang yang telah kita kenal, orang yang miskin, orang yang fakir, yang kita telah tahu. Bukan tak boleh untuk kita nak masuk di tempat-tempat lain. Sebab itu adalah tidak sah sembelihan korban dilakukan di tempat lain. Tidak sah melakukan sembelihan korban yang dilakukan di tempat lain. Tak sah, tuan-tuan. Yang sah hanya sembelihan korban di mana? Di leher haiwan tu. Di leher haiwan tu. Sebab tu juga ada orang yang buat gurauan, kata tak sah sembelihan di tempat lain, tak boleh. Mana boleh? Habis tu orang tanya, di mana ustaz? Sembelihan di leher haiwan tu. Sebab sembelihan tu baina labah walahiyah, maknanya di antara leher ni, itu tempat sembelihan, atau juga disebut sebagai halkum, di antara halkum dan juga leher ni lah. Kemudian mampu melaksanakan, iaitu mereka yang mempunyai wang untuk berbelanja mendapatkan ternakan korban yang lebih daripada keperluannya dan juga keperluan mereka yang berada
di bawah tanggungannya untuk hari raya dan juga hari-hari tasyrik. Kerana tempoh ini itulah yang masa untuk melakukan korban. Diistilahkan juga dengan mampu. Sebelum ni saya ingat siri saya yang sebelum ni saya telah ulas berkenaan dengan orang yang mampu ni, orang yang mampu. Jadi kalau biasa orang duk makan beras yang mahal, kan, sentiasa duk makan ikan yang mahal, makan ikan siakap, makan hari-hari, kan, ikan merah hari-hari sebagainya. Ikan orang yang berkemampuan, dapat bil, bayar bil, pelbagai bil setiap bulan, Jadi dalam hal ini memang sangat-sangat dituntutlah. Termasuk jugalah rokok boleh beli, rokok boleh beli. Kalau disimpan maknanya duit untuk peruntukan rokok itu sebulan kali dengan 12 bulan dan berapa, boleh masuk korban. Boleh masuk korban. Jadi dalam hal ini kita kena fikir balik, aku ni termasuk dalam yang mampu ke yang tak mampu. Tapi kalau sebagaimana yang saya sebutkan, memang orang yang mampu lah, kan, yang mampu. So dalam hal ini orang yang berkemampuan dan juga dia boleh berbelanja, dan juga ketika hari raya itu dia masih lagi berkemampuan. Itulah yang sangat-sangat dituntut pada orang yang melakukan ibadah korban. Baik, jadi saya nak sentuh juga sikit tentang syarat sah korban ini. Syarat sah korban ini dikata bahawa yang pertamanya niat untuk bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu niat korban adalah semasa menyembelih atau semasa membeli ternakan korban. Ada dua tempat. Maknanya niat untuk bertakarrub, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab memang itu juga maqasid dan juga itu jugalah tujuan kita nak masuk korban adalah yang tak lain yang tak bukan untuk bertakarrub, nak menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini niat korban itu semasa menyembelih atau juga semasa membeli ternakan korban. Ada dua lah. Jadi sebelum ni saya kongsikan tentang akad tu. Akad ketika kita membeli, dan juga ketika nak sembelih nanti esok juga diperingatkan supaya juga berniat. Kebiasaannya orang yang menguruskan korban akan memperingatkan orang yang nak masuk korban itu niatkan juga kembali ketika sembelih, termasuk jugalah ketika akad tu. Tapi kalau kata dah kita tak berada ketika tak berada di tempat sembelihan itu, maka memadai kita berniat ketika nak akad dulu. So dan juga niat itu bermula bila? Bermula daripada masuknya bulan Zulhijjah itu. Baik. Yang keduanya, memilih ternakan korban yang boleh dikongsi bahagian seperti unta, lembu dan kerbau jika ingin berkongsi 7, manakala kambing atau biri dikhususkan untuk orang yang mewakili satu bahagian saja. Ini syarat sah untuk korban. Maknanya nak masuk bahagian yang besar itu dengan 7 bahagian, lembu, kerbau dan juga unta, dan juga kepada kambing, sama ada kambing kampung ke kambing bibiri, maknanya untuk seorang. Tapi boleh juga kalau kata untuk lembu seekor tu nak masuk seorang pun boleh, itu tak jadi masalah. Baik, itu tentang individu juga orang yang dituntut nak masuk korban dan juga syarat sah berkorban. Nanti kita akan bincangkan pula berkenaan dengan tempoh dan juga masa untuk berkorban ini, insya-Allah. Jadi jangan lupa tengok dalam YouTube channel Ustaz Amri Halal, insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.